Okey tuan-tuan, ada sesuatu yang berlaku tadi. Saya paparkan diri saya supaya tuan-tuan dapat lihat. Okey. Sebenarnya semasa komputer saya tadi saya gunakan untuk 3 proses besar, iaitu stream Facebook Live, stream YouTube Live dan juga record hasil semua itu ke dalam komputer. 3 proses besar yang menggunakan kuasa processing yang tinggi. Jadi tengah jalan tadi, tengah sedap bercakap, separuh jalan tu, kedua-dua streaming tadi telah terberhenti. Recording masih berjalan. Jadi saya sambung di sini. Setelah saya cuba siasat, saya tengok saya dah tak tahu nak cari macam mana. Saya mandi, saya rehat-rehat, saya dah solat semua sekali. Saya sambung sekarang ni tuan-tuan. Saya nak terangkan. Okey, saya ke tepi dulu tuan-tuan. Boleh nampak? Okey, saya naik di atas lah. Okey. Teknik sedia ada tadi kan, saya dah sampai ke sini tadi. Now, tersambung. OBS, Open Broadcaster Software ini. Okey, dia boleh digunakan untuk live stream dan juga rakaman atau kedua-duanya serentak. Cuma kapasiti komputer saya tak dapat nak melakukannya kerana proses besar ini, recording, live stream kepada Facebook, live stream kepada YouTube adalah proses yang besar. Kapasiti komputer saya terhad dan juga mungkin ada error kepada display yang saya selalu cerita sebelum ni. Jadi terganggu, tapi memang boleh lakukan kerja. Salah satu teknik yang saya perlu lihat sekarang ni ialah saya stream kepada restream.io, satu feature atau satu khidmat percuma, tetapi boleh ada yang berbayar punya pertambahan. Percuma dia ialah saya stream kepada restream.io ini, akaun saya, dan lepas tu saya dah setkan untuk hantarkan kepada Facebook Live, hantarkan kepada YouTube Live. Tapi of course dia ada bit of delay. Cuma mungkin saya rasa um, untuk tujuan kerja saya dengan dunia digital Asofa, saya buat secara rakaman dululah. Nanti untuk mungkin thinking channel, saya akan buatkan rakaman live pendek-pendek. 15 minit ke atau 10 minit, just talk about few things, dan mungkin saya boleh combinekan semua sekali, hantarkan kepada Asofa sebagai satu modul. Okay, kita sambung di sini tuan-tuan. So, pastinya boleh digunakan untuk live stream dan rakaman atau kedua-duanya sekali. Buffer untuk playback ni tuan-tuan, kebanyakan YouTuber sekarang ni ataupun buat rakaman, mereka gunakan gimmick ini setelah disetkan dalam OBS untuk sediakan buffer mungkin 3 second kata. Contohnya, saya setkan 3 second dalam OBS, saya klik satu button, replay balik buffer yang 3 second sebelum, baru lepas 3 second tu dia 3 second ke belakang, jadi replay semula sebagai bahan untuk masuk ke dalam recording. Oops, minta maaf tuan-tuan. Menggunakan banyak precision percuma seperti plug-in. Plug-in contoh macam saya nak gerakkan kamera ini ke atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Ini juga supaya macam contoh. Wow. Ini adalah plug-in yang saya boleh gunakan. Saya telah gunakan dalam OBS untuk kawal pergerakan komputer termasuk pergerakan kamera. Jadi saya boleh paparkan gimmick untuk membesarkan zoom tu, dan juga ada banyak lagi saya boleh gunakan tuan-tuan. Skrip yang saya gunakan ialah timer untuk tadi keluar title live stream dalam masa 2 minit. Kemudian media player untuk replay balik video dalam news tadi tu. Saya tunjukkan ada sebelah sana tu ada video yang saya playback balik semula untuk kita pancarkan. Kemudian kita boleh tambahkan graphics untuk audio. Audio graphics ni contoh macam spectralizer. Spectralizer ni ialah contoh bila kita punya intonasi suara tu naik turun, ada bar yang dia buat macam recording punya biasanya naik turun tu kan, tu namanya spectralizer. Kita boleh gunakan sebagai gimmick. Kemudian video graphics tuan-tuan, saya tunjukkan tuan-tuan sebentar. Okay, nampak? Sini tuan-tuan. Ini yang bergerak-gerak ni adalah video graphics. Saya letakkan sebagai di overlay video graphics untuk frame kamera saya. Jadi nampak dalam frame berubah. Kalau saya gunakan mungkin saya gunakan ini terbalik. Okey, ini besar, saya kecil. Saya nak tunjukkan Iriun.
Ni. Okay, ni HP pula gambar dia gelap sedikit. Okay, saya terangkan dengan lampu ni tuan-tuan. Okay, cuma terlampau terang. Jadi, nampak tak yang bergerak-gerak tu? Itu adalah video overlay. Okay, tuan-tuan, kita sambung. Saya kurangkan sikit lampu ni. Okay, saya keluarkan muka saya. Okay, oops, di atas. Nasib baik ada TV di atas. Saya nampak bahawa kamera saya tertutup. Itu gunanya sebab masa buat presentation PowerPoint, dalam sini, skrin sini tak nampak. TV tak nampak sama ada kamera saya menutup tulisan. Apabila saya tengok di TV, seperti mana yang tuan-tuan lihat, saya nampak bahawa okey, kamera saya tutup, saya boleh move. Itu salah satu feature yang kita boleh gunakan. Okey, sambung. Kita dah boleh gunakan video overlay, foto overlay. Foto overlay, saya ada buat satu foto overlay, saya letakkan 4 logo yang dia dalam cube, dia berpusing. Jadi empat-empat facial expression pula. Muka cube itu berpusing, jadi semua empat-empat lapisan tu nampak. Saya boleh guna telefon pintar sebagai media pancaran, extended webcam secara dekat ataupun luar melalui QR code. Yang ini interesting tuan-tuan. Kalau tuan-tuan menggunakan Iriun ataupun extended webcam, saya gunakan Iriun, saya tak nak gunakan Droidcam OBS sebab apa? Walaupun percuma, tapi apabila saya nak buatkan gambarnya vertical gunakan phone dan video vertical, tapi dia ada watermark dia, nama dia tu. Saya tak kisah lagi watermark tu sebab saya gunakan percuma, kena appreciate kredit yang dia bagi kepada nama dia. Cuma apabila saya flip video tu ke kanan, tulisan tu terbalik. Jadi dia punya dia tak patutnya benda tu kalau saya tegakkan komputer saya, dia keluarlah di atas tu tulisan dia tu. Tapi dia keluarkan melintang gitu sebab masa tulisan tu sepatutnya dibaca dalam keadaan apa nama tu horizontal punya viewing. Tulisan tu cantik tapi bila tegakkan tulisan tu dah jadi menghala ke arah lain. Bila saya flip sebelah sini pula, dia menjadi terbalik. Jadi tak berapa cantik. Tapi itu untuk dekat. Tapi Irion webcam tak ada watermark. Saya boleh gunakan dalam contoh rumah saya 2,5 tingkat, anak saya berada di bawah. Dia ada network semua, saya dah networkkan dalam satu rumah ni, saya dah networkkan. Jadi dia menggunakan katalah phone dia. Okay, kata Walid, I'm ready. So saya pun tukar scene di mana saya masukkan kamera extended webcam pada dia. Jadi boleh dia bercakap dalam sini sambil saya pun boleh bercakap sebelah dengan dia. Dan juga kita seolah-olah boleh interview. Tapi dalam itu gunakan local area. Untuk area jauh, katalah dia pergi ke Seri Gombak, saya bagi dia QR code. Jadi dia capture QR code pada phone dia dan automatically menggunakan internet, phone dia menjadi long distance punya extended webcam saya. Dan saya di sini boleh receive dia punya pancaran tu, masukkan ke dalam recording saya. Sama ada saya buat live stream ataupun recording, saya boleh dapatkan itu gunakan wide area network. Itu menggunakan OBS Ninja. Itu pun satu tutorial juga. Kalau ada yang berminat, boleh masukkan dalam komen, kata saya nak belajar tentang OBS Ninja tu, saya boleh buatkan satu tutorial untuk mengajarkannya. Okay. OBS kini telah menjadi perisian standard bagi YouTuber dan live streamer kerana ianya percuma dan mudah digunakan. Memang betul. OBS ni percuma dan mudah digunakan, perlu belajar, perlu memahami terminologi dia dan juga mungkin kalau ada kepakaran sedikit atau graphics designer, dia boleh buat design lebih cantik dan dia boleh hasilkan originality pada mungkin dia punya webcam overlay ataupun dia punya desktop overlay ataupun dia punya graphics dia. Okay. Tapi kalau yang tak ada, masih boleh dapatkan lagi secara percuma di dalam internet. Dan juga source code OBS ni telah digunakan oleh satu syarikat. Dia gunakan tu, dihasilkan namanya Streamlab OBS dan ditambahkan feature-feature lagi yang lebih baik, memang sesuai untuk professionalism lah. Ada bayar tetapi dia tambahkan feature-feature yang dah memang configure, tak payah kita setting lagi dah. Dia memang feature tu sedia ada. Contoh nak pakai Droidcam boleh dah ada, contoh nak pakaikan timer semua ada, dah complete set dah, tak payah kita download dan install ke dalam OBS sama ada plugin atau script, dah sedia ada dah Streamlab OBS. Okay, next. Hasilnya, kesemua yang tadi saya ceritakan tadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan
boleh belajar sikit lebih kurang teknik-teknik dia, boleh gunakan sebagai one man studio. Hanya perlu sediakan peralatan serta bahan peralatan seperti komputer yang kapasiti yang lebih bagus daripada saya punya. Kemudian gunakan maybe phone ataupun webcam, ataupun beli webcam baru, condenser microphone yang bagus, kemudian termasuk dia punya filter supaya hasil bunyi dia bagus. Kalau berada di luar kawasan, belikan mikrofon yang ada dead cat. Dead cat tu adalah yang biasanya digunakan berbulu-bulu di depan mikrofon tu, itu namanya dead cat. Untuk kalau di luar angin terlalu kuat, hasilnya ialah angin tu, bunyi tu dibatalkan dan dapat capture suara dengan baik. Wallahu alam, kata mereka lah. Kelajuan internet yang sederhana atau bersesuaian, kerana umpama di sini kita pancarkan kepada Facebook pada 4 MB per second, di YouTube 5 MB, baru 9 MB. Di rumah saya upload speed saya 100 MB, jadi banyak boleh lagi lakukan, cuma kapasiti komputer tak sesuai. Menggunakan hotkeys dalam OBS untuk mengawal settings. Jika dalam OBS ni, kalau kita pergi settings, ada satu feature dia untuk hotkey. Kita boleh setkan sama ada nak record, tekan alternate F2, atau nak stop recording, alternate F2 sekali lagi. Jadi dia toggle antara on off recording, ataupun kita nak movekan kamera kiri kanan tadi macam ni. Ini semua boleh set pada hotkey tuan-tuan. Ke kanan, ke kiri, semua boleh dibuat. Cuma kalau hotkey tu kita kena mungkin 3-4 button atau 2-3 button sekali serentak. Saya tak perlukan tu, saya setkan pada touch portal. Hasilnya, contoh hasilnya, hasilnya one man studio dengan gunakan button ini sebab dekat. Kalau studio saya yang besar, jarak jauh, saya nak gunakan dinding belakang lebih besar untuk dapatkan hasil yang lebih bagus, saya gunakan touch portal lah. Touch portal tu berdekatan dengan saya, atau tab saya pegang, saya boleh tekan-tekan button dan juga boleh ubahkan pergerakan kamera. Contohnya, tambahan plugin seperti script, perisian pihak ketiga seperti touch portal, membantu kelancaran streaming atau rakaman. Kos yang rendah tuan-tuan. Nota, untuk mendapatkan hasil output yang lebih baik, kita perlu mempelajari perisian, teknik serta perancangan awal yang baik, ataupun storyboard jalan cerita. Saya ni off the cuff, ataupun saya cuba, sebab apa saya dah yang lebih tersusun ni studio TV3, TV9, all these media studio kita yang buatkan secara profesional. Mereka memang don't leave anything to chance. Mereka kalau boleh all the right details. Saya pernah pergi studio rakaman, kita bercakap di tepi tak dengar, kecuali mereka yang dalam kawasan berdekatan dengan mikrofon dia, capture suara dia boleh, mungkin noise gate dia bagus, dia boleh batalkan suara jauh. Tapi kalau macam kita di sini, kita gunakan yang lebih rendah, murah, semua kita belajar macam mana buat storyboard dia. Saya lihat YouTuber banyak, kalau dia buat silap pun dia cakap macam juga, macam dia tiba-tiba dia bercakap tu, handphone dia Siri berbunyi, dia kata, apa kau nak Siri? Aku tak ada cakap apa-apa dengan kau pun. Itu lebih, audience lebih suka cara macam tu. Okay, ini touch portal di mana all these are buttons. Yang macam ni boleh gunakan Photoshop, Adobe Premiere, ini DaVinci Resolve, yang ini saya kurang pasti, saya tak ingat ini apa, lupa. Ini adalah kegunaan, ini mungkin Twitch. Jadi boleh disetkan button ini untuk activatekan. Jadi bila kita menggunakan Twitch, kita tekan button di tab kita, semua berfungsi cara baik. Kita nak demo Open Broadcaster software. Okay, rakaman saya akan berlaku. Rakaman masih lagi berjalan, gunakan Open Broadcaster software. Saya gunakan webcam sama ada P10 Plus atau Oppo A5s. Ini saya dah batalkan, saya dah tamatkan sebab bateri kena charging. Okey, saya gunakan sama ada Android punya webcam seperti Irion atau pada Huawei ataupun Oppo A5s. Webcam server install pada komputer. Notebook saya HP Pavilion G4. Mikrofon Bongs. Okey, ini mikrofon Bongs, patutnya saya gunakan Bongs, BONKS ni. Saya gunakan, saya masukkan kepada port daripada hub saya, salah satu port dia semua 3.0, dan daripada port masuk ke komputer. Jadi saya tukar teknik, saya daripada Bongs masuk ke dalam komputer direct. Tapi saya dapat pinjam anak saya punya mikrofon condenser. Jadi saya masukkan dia sebagai auxiliary
dan dia capture suara saya tanpa melalui third party. Dia ada lagi mixer yang dia kawan-kawan dia dengan dia gunakan, saya tak reti lagi pakai. Demo Open Broadcaster software ni saya akan createkan profile baru, demo version, gunakan maybe salah satu daripada webcam ni kalau boleh saya masukkan. Kenapa? Dalam OBS tengah berjalan sekarang ni buat recording dan saya gunakan kamera Logitech dan juga kamera apa nama tu built-in HP webcam. Jadi mungkin saya tak dapat gunakan kedua-dua ini. Kalau saya nak mungkin saya boleh gunakan Oppo A5s, tapi tak apalah, untuk demo ni kita jalan dulu. Kalau Oppo ni saya masukkan Irion masuk sini, saya mungkin boleh gunakan serentak sekarang. Okey, demo Open Broadcaster, pengamatan kepada setting sama ada komputer punya kapasiti untuk 4K 1080 ataupun 720 bitrate, sama ada ke Facebook pada 4000, YouTube saya tertutup agaknya, YouTube pada 5000 kbps. Okey, to OBS Studio. Kita pergi kepada sekejap tuan-tuan desktop. Okey, there you go. Desktop saya pun kena pergi kepada desktop. There you go. Now, di sini ini OBS. Ini adalah setting untuk saya. Mari saya createkan. Kita tuan tengok recording masih berjalan lagi. Sekarang ni 16 minit 34 second berjalan. Saya buatkan satu new baru punya profile OBS demo.